Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hashim Syukri selaku khatib dan imam kita belajar, dan Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahidin selaku pentazkirah kita pada hari ini. Alhamdulillah, dan tazkirah dapat disampaikan oleh Yang Mulia Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahidin sebentar tadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada ahli karya dan peserta ahli jemaah dan jemaah sekalian, tolong daftar, ya, tolong daftar. Kapasiti kita dah melebihan, jadi tolong minta kerjasama. Yang kedua, tolong parking kenderaan anda dengan betul. Minggu depan jangan belakang tuan-tuan menutup kenderaan untuk lalu, ya. Tolong pastikan motor dan kereta anda tidak menghalang lalu lintas. Jangan disebabkan orang tak boleh lalu, orang ambil gambar, hantar dalam Facebook, PDRF, tunggu jawapannya. Saya berpihak untuk kuasa sekadar ingin menasihatkan dan berpesan antara satu sama lain. Minggu lepas parking ustaz ditutup. Tolong yang bawa kenderaan, tolong jangan ganggu parking sebelah kebelah ni. Minggu depan ustaz tak boleh masuk parking kerana parking ni kereta wira berwarna hijau telah tutup parking itu. Jadi kami bagi pentegara mohon kerjasama lah tuan-tuan. Mohon kerjasama. Saya pada diri saya mesti minta maaf, saya terpaksa berkasar sikit di depan kerana tak ikut jarak, tak pakai mask masih ada lagi, tak bawa sejadah masih ada lagi. Tolonglah, ya. Dan saya berpihak kuasa dan promosi mengucapkan juga terima kasih kepada yang dah awal mendaftar untuk semua jemaah. InsyaAllah macam biasa pendaftaran akan dibuka pada hari Selasa dan saya akan jawab pada hari Rabu, bermula pada hari Rabu. Ya, dari tolong. Yang kedua, terima kasih juga saya ucapkan kepada dermawan-dermawan yang telah menyumbang kitab surau. Alhamdulillah, insya-Allah kami semua tampil kewangan tuan-tuan untuk mengibarahkan lagi surau ini. Ya, bagi ahli karya, saya melayu dan menjemput tuan-tuan letaklah penuhkan surau untuk salah waktu. Kita masih ada lapang untuk salah waktu. Ya, ahli karya tolong datang ke kita salah waktu beramai-ramai. Rebutlah peluang ini supaya kalau sekiranya awal kali pada besok surau tak boleh masuk balik, barulah kita cari-cari surau. Sekarang Allah dah bagi ruang untuk kita datang ke surau berjemaah. Datang tuan-tuan waktu. Ya, yang ketika selanjutnya kenderaan. Ahli karya masih ada lagi yang menunjuk kuasa saya. Ada dua kenderaan, Izora dan Satria. Kalau ada ahli keluarganya atau dirinya, tolong sampaikan salam saya alih kereta kepada lingkungan. Bagi laluan kepada ahli-ahli orang semua. Ya, tolong. Saya sentiasa pantau kenderaan itu. Ya. Tolong siapa yang kenal kereta 2 biji itu, tolong pesan Haji Nurul Salam, tolong alih kereta itu. Saya bukan orang yang nak bersolat Jumaat, bukan orang tidur di rumah, kita tidur di surau. Ya? Sepatutnya tuan-tuan ahli karya lampangkan itu tuan-tuan bagi ahli karya orang datang solat Jumaat di depan itu tuan-tuan mendapat pahala untuk orang memudahkan orang solat Jumaat. Jangan mengambil bahagian orang untuk solat Jumaat dan anda bersenang-senang sana. Tolong, itu penglihatan saya. InsyaAllah doakan kami boleh mentadbirkan surau ini dengan sepenuhnya, dengan sebaik mungkin. Doakan kami tiada apa-apa masalah berlaku di dalam salat Jumaat di musim PKP ini. InsyaAllah doa tuan-tuan insyaAllah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan nak ahli berjemaah, ahli yang surau, ahli masjid ingin salat berjemaah setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita akan terus dikurniakan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti.
Hadirin sekalian, kanak-kanak merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya untuk dipelihara serta dididik sehingga menjadi manusia yang berguna. Ini bagi memastikan mereka mampu untuk mengambil alih peranan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala pada masa hadapan dengan sebaik-baiknya, berbekalkan fitrah kesucian dalam diri setiap insan yang wujud sejak lahir ke dunia lagi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih." Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci bersih, maka kedua-dua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kewajipan dalam memastikan fitrah terus mekar dalam diri anak-anak tanpa ternoda dengan kejahatan sehingga mereka besar adalah tanggungjawab ibu bapa atau penjaga. Usaha itu mampu direalisasi dengan memberi pendidikan dan bimbingan berkualiti kepada anak-anak, khususnya yang berkaitan agama. Pengetahuan agama yang tepat mampu menjadi panduan dalam membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Pengetahuan agama juga turut mampu mendorong seseorang agar sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, berusaha menyuburkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa mencari ruang untuk berbakti kepada agama, bangsa serta negara. Anak-anak itu nanti mampu menjadi insan rabbani serta tergolong dalam golongan orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, dia akan diberikan kefahaman tentang agama. Selain itu, usaha ke arah memberi pemahaman yang baik berkaitan agama melalui pendidikan kepada anak-anak mampu menjadi agenda bagi menyelamatkan diri dan keluarga kita daripada bahang api neraka. Langkah ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita kena ingat, sekiranya tiada usaha untuk memberi pemahaman agama yang tepat dan tidak dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, nescaya anak-anak akan membesar menjadi manusia yang rosak dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah tidak wajar sekiranya pendidikan agama ini dihapuskan dalam peringkat institusi pengajian tinggi maupun bila-bila masa, kerana pendidikan agama ini merupakan satu benteng yang utuh bagi menjamin anak-anak kita selamat daripada godaan-godaan syaitan dan godaan hawa nafsu, dan paling utama terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dikurniakan anak kepada kita akan menjadi asbab kita diazab di kemudian hari nanti sekiranya lalai menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya. Bukanlah ramai anak itu untuk dibangga-banggakan, tapi setiap anak yang dilahirkan, setiap anak yang dibesarkan merupakan amanah dan tanggungjawab bagi setiap ibu dan ayahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 132 hingga 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang kamu sedia mengetahuinya,
diberinya kamu binatang-binatang ternak yang membiak, serta anak pinak yang ramai, dan taman-taman yang indah permai, serta mata-mata air yang mengalir. Sesungguhnya aku takut bahawa kamu akan ditimpa azab siksa hari yang besar huru-haranya. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, kaedah yang perlu digunakan pakai dalam mendidik anak perlulah ada variasi dan bersesuaian mengikut masa dan keadaan. Menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam karyanya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, antara kaedah mendidik anak yang efektif adalah seperti berikut. Pertama, pendidikan melalui tauladan. Pendidikan melalui tauladan merupakan kaedah yang paling berkesan kepada anak-anak. Ini kerana apabila anak-anak melihat contoh ikutan yang baik pada ibu bapanya, mereka akan mengikut prinsip-prinsip yang baik juga. Jika ibu bapa ingin melihat anaknya bersifat jujur, amanah, penyayang dan menjauhi perkara batil, maka ibu bapa perlu memberikan contoh yang baik, iaitu dengan melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan, berakhlak mulia, mengikut kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Mana maunya sekiranya ibu ayah tidak solat, tapi anak-anak nak solat. Mana maunya sekiranya anak ibu dan ayah itu kaki merokok, bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita tidak merokok? Kitalah sebagai ibu dan ayah menjadi tauladan yang terbaik bagi anak-anak kita sendiri. Yang kedua, pendidikan melalui kebiasaan. Anak-anak adalah dilahirkan dengan sifat fitrah. Kebiasaan dalam persekitaran mereka akan mempengaruhi sama ada mereka akan terus kekal dengan fitrahnya atau sebaliknya. Bagi memastikan anak-anak terus membesar dengan fitrah, didikan dengan segala kebiasaan yang baik amat perlu. Ibu bapa perlu mewujudkan persekitaran yang baik bagi membentuk mereka. Dan yang ketiga, pendidikan melalui nasihat. Nasihat mampu membuka minda anak-anak terhadap hakikat sesuatu perkara dan mendorong mereka melakukan perkara yang mulia, menghias diri dengan akhlak terpuji, serta memahami kepentingan pendidikan Islam. Itulah yang menjadikan banyak ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dipenuhi dengan nasihat. Nasihat yang berhikmah amat perlu diberikan kepada anak-anak dalam mendidik mereka. Tetapi bagaimanakah kita nak memberi nasihat kalau kita tiada ilmu? Kalau kita sendiri malas untuk hadir kuliah-kuliah maghrib di surau dan di masjid, maka anak-anak kita akan tercari-cari siapakah yang dapat membimbing mereka sekiranya ayah ibu mereka sendiri tidak berusaha untuk mencari ilmu, membantu mereka dalam pencarian dan juga penerokaan hidup yang penuh dengan pancaroba pada zaman ini. Semoga kaedah-kaedah ini mampu memahamkan mereka tentang hal-hal agama, memperbaiki akhlak dan memantapkan pemikiran mereka untuk dijadikan bekalan di dunia dan di akhirat. Sekiranya semuanya ini mampu dicapai, insya-Allah ia akan menjadi kompas panduan dalam merealisasikan harapan agar anak kita adalah masa hadapan negara. Semoga dengan itu Malaysia akan terus menjadi negara yang aman, sentosa, berkekalan selama-lamanya. Dan paling utama tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu wa taala, mahukah kita apabila kita meninggal dunia nanti, siapakah yang akan menjadi imam bagi solat jenazah kita? Siapakah yang akan menguruskan jenazah kita kalau bukan anak-anak kita? Maka inilah kefarduan kifayah yang perlu kita terapkan ke dalam diri anak-anak kita, bahawa warisan yang paling utama yang akan kita tinggalkan nanti adalah anak-anak yang saleh yang akan mendoakan kita apabila kita sudah tiada lagi di dunia ini. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada minggu ini bersempena dengan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia yang disambut saban tahun, yang bertemakan anak kita masa hadapan negara. Maka mimbar menyeru supaya marilah kita sama-sama menjaga dan mendidik anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan sekadar anak-anak kita, anak-anak jiran kita, anak-anak kawan kita. Kalau ada kecelaruan akhlak yang ada pada diri mereka, nasihatkanlah dengan penuh berhikmah agar mereka kembali ke pangkal jalan. Kita juga pastikan pendidikan anak-anak dapat membentuknya menjadi anak-anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa mereka di dunia dan di akhirat, dan pastikan masa depan anak-anak yang stabil dan seimbang dari segi akidah,
akhlak, emosi dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, yakni menepati kebenaran. Surah An-Nisa ayat ke-9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inni Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ubbadik abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أعني بالعون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لي وعلي هدي سلانغور تنكو أمير الشاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل عمرهما مصلحين والظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah di surau atau di masjid, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak Jariah Umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan dan tabung pengimarahan surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.